Jadi masa pun dah bergerak 8.37. Jadi cikgu kat sini, cikgu macam biasa cikgu akan sentiasa bagi yang terbaik. Jadi kamu sendiri yang akan menentukan, cuba buat yang terbaik juga. Okey, jadi dekat sini cikgu dah rekod. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, sebelum kita terus lagi jauh, untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi semua cikgu harap masing-masing dah sedia. Bolehkah cikgu nak teruskan? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Okey, jadi untuk kelas kita malam ni, masing-masing kalau suara cikgu dah jelas, cikgu mula share screen. Okey, jadi masing-masing, semua orang, kelas kita malam ni adalah tentang bab 11. Bab 11 adalah tentang tajuk transformasi. Jadi, mula daripada kelas ni, maksudnya sebelum cikgu nak masuk bab baru, cikgu akan kaitkan bab ni dengan bab lain. Okey, jadi sebenarnya apa yang kamu belajar? Okey, cikgu buka buku teks tingkatan 2. Cikgu buka buku teks tingkatan 2. Cikgu buka buku teks matematik. Cikgu buka buku teks tingkatan 2. Siapa yang ada buku teks boleh keluarkan buku teks. Sebab cikgu nak ajar kamu bab 11 ni. Bab 11 adalah tentang transformasi isometri. Ada orang pelajar form 2 ada dia main-main dengan cikgu. Maksudnya masa cikgu ajar dia, masa dia form 2 dia main-main. Cikgu malaslah nak belajar benda ni. Boleh ke kita pergi skip, kita nak belajar bab lain? Cikgu cakap kat dia, okey boleh. Tapi form 5 kamu kena jumpa cikgu balik. Kenapa? Okey, jadi masing-masing boleh tengok sekarang ni cikgu dekat depan, cikgu tengah buka buku teks form 2. Buku teks tingkatan 2. Okey, bab 11. Nampak ke skrin kat depan cikgu tunjuk ni? Nampak. Nampak. Okey, jadi sekarang ni tengok dekat depan, cikgu tak buka buku teks matematik tingkatan 2, tapi cikgu pergi buka buku teks matematik tingkatan 5. Cikgu buka terus, cikgu tak daripada tingkatan 2 cikgu tak singgah tingkatan 3, cikgu tak singgah tingkatan 4, cikgu pergi terus tingkatan 5. Okey, kita pergi sama-sama tengok buku teks matematik tingkatan 5. Okey, daripada segi kandungan dia. Daripada segi kandungan dia, kejap cikgu lupa dia bab berapa. Okey, jadi daripada segi kandungan dia, kita tengok kepada satu bab, iaitu bab 5. Cikgu buka buku teks matematik tingkatan 5, bukan tingkatan 2. Okey. Jadi bila cikgu buka buku teks matematik tingkatan 5, dia ada menjelaskan tentang transformasi. Dan kalau kita tengok transformasi, kita dah belajar pada matematik tingkatan 2. Okey. Jadi pada bahagian transformasi dekat sini, untuk tingkatan 2 masing-masing cikgu zoom ni, cikgu nak bagi kamu nampak ni apa yang kita belajar. Kita belajar tentang translasi, kita belajar tentang pantulan, kita belajar tentang putaran. Kita pergi balik ke? Masa tingkatan 5 ada balik ke? Okey, cikgu pergi buka balik muka surat tingkatan 5, buku teks tingkatan 5. Cikgu scroll sampailah tempat gabungan transformasi. Okey, ni dia. Gabungan transformasi. Masa tingkatan 5, kamu tak belajar dah translasi. Sebab dia dah set kamu dah belajar masa tingkatan 2. Ini translasi tingkatan 5. Ini pantulan. Ini putaran. Ini pembesaran. Yang ni kamu belajar dekat mana? 4-4 ni. Kamu belajar pada tingkatan 2. Ini transformasi. Ini translasi. Putaran. Pantulan dan putaran. Maksudnya kalau kamu malaslah cikgu bab ni, nanti kamu form 5, kamu dah susah. Kamu susah dah nak belajar balik.
Okey. Jadi cikgu jelaskan lagi sekali tau. Cikgu jelaskan lagi sekali. Yang kita belajar masa tingkatan 2, kita jumpa balik masa tingkatan 5. Jadi bila cikgu cakap bab tu masuk di buku teks tingkatan 5, maksudnya bab tu masuk SPM. Jadi sekarang ni cikgu buka soalan trial SPM. Cikgu tak pergi PT3 Cikgu terus pergi SPM. Jadi cikgu keluar. Cikgu ada banyak kertas SPM kat sini. Cikgu ada banyak kertas SPM. Jadi kita pergi kepada kertas pertama, trial SPM Negeri Pahang. Trial SPM Negeri Pahang. Masing-masing boleh tengok tau. Okey, ini soalan SPM. Cikgu kenapa tunjuk soalan SPM? Saya baru tingkatan 2. Okey, cikgu nak tunjuk yang bab kamu belajar ni sebenarnya masuk SPM. Jadi ini adalah peperiksaan percubaan sijil pelajaran Malaysia 2021. Okey, jadi dekat sini ni adalah Negeri Pahang. Satu Negeri Pahang pakai kertas ni. Jadi kita pergi kepada soalan-soalan dia. Cikgu just nak tunjuk dekat kamu soalan yang tentang transformasi sahaja. Kita scroll. Ni tak nampak sangat. Okey ni. Nombor 9 matematik SPM dah ada dah soalan tentang translasi ni, transformasi ni. Jadi dia cakap pasal apa? Dia bercakap tentang putaran. Cikgu pergi lagi. Kita pergi go through dah ada satu soalan dah. Dah ada satu soalan dah. Okey. Jadi kita pergi lagi. Okey, dah ada satu soalan. Kita pergi lagi. Okey. Jadi untuk kertas 2 pula kita tengok untuk kertas 2. Sekejap cikgu scroll. Okey, ni adalah ni. Okey, ni pandangan. Okey. Yang ini kita dah belajar. Ini satu soalan di matematik kertas 1. Ini satu soalan matematik kertas 2. Ini kertas 2 Okey, jadi kita kira markah dia sama-sama. Ini soalan 15 adalah tengok. Ini pantulan. Pantulan semua. Okey, jadi kita tengok berapa markah untuk matematik bahagian transformasi. Okey, jadi kita tengok ada lukis pantulan. Lepas tu kita nak tengok ada satu markah, 2 markah, dah 4 markah dah dekat situ. Okey. Jadi sampai sini ada lagi bahagian transformasi, dah 4 markah dah dekat situ. Cikgu scroll lagi, ada 5 markah. Jadi dah 9 markah dah dekat situ. Tak masuk kira masa matematik kertas 1. Jadi yang kamu belajar malam ni ada lagi. Ni ada lagi. Jadi apa yang cikgu nak pesan adalah yang kamu belajar hari ini, kamu akan jumpa balik masa tingkatan 5. Bila cikgu cakap bab tu masuk di tingkatan 5, maksudnya bab tu masuk SPM. Tadi cikgu dah tunjuk dah. Jadi untuk yang cikgu rasa alamak macam mana cikgu susah lah. Tak apa, kita akan go terus balik daripada awal. Kita akan go terus balik daripada awal. Jadi kita tengok kepada homework dulu. Kita tengok kepada homework dulu. Sebab homework ni cikgu nak kenalkan kamu tentang transformasi tu apa. Okey, jadi transformasi isometri itu nama bab kita. Apa transformasi tu? Transformasi dekat sini bermaksud perubahan. Perubahan apa? Okey, perubahan daripada segi kedudukan dan posisi. Okey, jadi dekat sini perubahan yang kita pergi pada segi kedudukan, posisi, ada lagi satu. Posisi dan saiz. Dan saiz. Ini 3 perubahan dia. Ini adalah 3 perubahan dia. Dia perubahan yang tak termasuk dalam transformasi ni adalah bukan perubahan bentuk. Perubahan bentuk.
Dia bukan tentang, bab ni bukan tentang daripada bulatan jadi petak. Dia bukan tentang perubahan bentuk. Maksudnya kalau cikgu cakap kalau cikgu cakap petak, dia tetap jadi petak. Sama ada dia terbalik ataupun dia makin besar ataupun makin kecil ataupun dia punya kedudukan tadi kat kiri jadi ke bawah. Tiga ini sahaja. Kedudukan, posisi dengan saiz. Tapi kamu kena ingat, dia bukan tentang perubahan bentuk. Dia bukan perubahan bentuk. Okey, jadi cikgu pergi. Okey, jadi perubahan ni daripada mana ke mana? Perubahan ni daripada objek. Cikgu tunjuk. Objek. Objek. Objek, cikgu buat satu petak. Objek, dia nak berubah menjadi image. Menjadi image. Dia mengalami satu proses dekat tengah ni, kita panggil dia proses, kita panggil dia proses transformasi. Itu nama proses dia. Kita panggil dia proses transformasi. Dalam proses transformasi ni ada 3. Untuk form tu kita belajar 3 dulu. Yang pertama, nama dia translasi. Yang kedua, kita belajar nama dia putaran. Dan yang terakhir, kita belajar untuk tingkatan 2, namanya pantulan. Yang ini proses transformasi daripada objek nak pergi kepada image. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh ke tu? Boleh. Okey. Jadi cikgu harap jelas tahu sampai sini. Nanti dah cikgu nak teruskan ni. Cikgu nak teruskan dah. Okey, jadi untuk siapa-siapa yang tak sempat salin, ambil gambar. Ambil gambar. Okey, habis bahagian penjelasan ni cikgu jelaskan balik tahu daripada awal. Cikgu jelaskan balik daripada awal. Jadi, macam cikgu cakap tadi, benda dekat depan ni bukan tentang perubahan bentuk. Jadi, kita akan pergi kepada kita punya homework. Kita akan pergi kepada kita punya homework. Kita nak betul-betul faham. Homework yang cikgu bagi tu ada satu je tujuan dia. Cikgu nak kamu faham tentang transformasi, isometri, bahagian perubahan, tidak melibatkan perubahan, dia tak melibatkan daripada segi dia punya bentuk. Jadi ini adalah fokus cikgu dekat homework tu. Jadi senang je sebenarnya. Dia cuma tunggang terbalik sahaja. Sebagai contoh, cikgu pergi kepada shape. Kita dah ada buat latihan dan ni hari tu. Boleh buka balik. Okey. Sebagai contoh, cikgu pergi kepada satu bentuk. Ni bentuk dia. Cikgu pergi kepada satu bentuk. Ni bentuk dia. Nampak tak bentuk ni? Okey. Jadi bentuk yang dekat depan ni, cikgu bagi nama setiap bucu. A, B, C, D. Kalau cikgu cakap melibatkan, dia punya, dia boleh jadi terbalik. Ada 3 bahagian yang kamu kena nampak. Cikgu nak kamu faham 3 bahagian yang kamu kena nampak. Yang pertama, dia tak berubah dia punya objek. Tapi dia boleh berubah daripada segi kedudukan dia. Dia boleh jadi terbalik. Jadi bila dia terbalik, kita tahu dia objek yang sama. Tapi kita kena faham. Perubahan tu boleh datang daripada 3 benda. Kita boleh tengok 3 benda. Yang pertama, bucu. Yang kedua, sisi. Yang ketiga, sudut. Okey.
Jadi masing-masing boleh tengok dekat A, B, C, D. Boleh tengok dekat A, B, C, D. Kalau tak nampak ni cikgu pekatkan. Cikgu pekatkan A ada 4 kotak. Dia pergi ke bawah. Lepas tu dekat bawah ni ada berapa kotak. Okey, lepas tu dia naik ke atas. Jadi dekat sini cikgu nak kamu tentukan yang pertama sekali kita akan buat daripada segi bucu. Kita nak tengok kita faham tak daripada segi bucu ni. Kita tahu dia bentuk yang sama. Tapi bila cikgu terbalikkan, kamu tahu tak macam mana nak tentukan dia punya bucu yang sama tu belah mana? Okey. Jadi cikgu akan pergi dulu yang pertama-tama adalah tentang penentuan bucu. Kita pergi dekat belah bawah. Kita pergi dekat belah bawah. Okey, jadi ini adalah bentuk cikgu. Ini adalah bentuk cikgu. Okey, jadi dekat sini cikgu buat satu kopi. Lepas tu cikgu buat dia terbalik. Okey, jadi dekat sini cikgu nak masing-masing. Cikgu nak masing-masing tengok dekat depan. Tengok dekat depan. Cikgu akan terbalikkan dia lagi sekali. Cikgu akan terbalikkan dia lagi sekali. Okey. Jadi, lepas cikgu dah terbalikkan ni, cikgu nak kamu tentukan mana satu bucu yang sama untuk A, B, C, D. Cikgu buat ni E, F, G, H. Ini kita tengah belajar apa? Kita tengah belajar daripada segi bucu. Sama ke lain? Okey. Contoh bucu A, ini objek. Ini adalah image. Okey, cikgu nak masing-masing tentukan. Kalau dekat bucu A, dia sama dekat mana untuk image dia. Boleh ke cuba selesaikan? Boleh ke nak dengar suara sikit? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, baik. Jadi masing-masing isi yang dekat belah bawah ni. Ini adalah objek, ini adalah image. Bagi tahu cikgu bucu yang sama untuk A yang mana, bucu yang sama untuk B mana, bucu yang sama untuk C yang mana, dan bucu yang sama untuk D yang mana. Ni untuk objek. Okey, sekarang untuk image. Bagi tahu cikgu. A sama dengan apa, B sama dengan apa, C sama dengan apa, D sama dengan apa. Okey, jadi dah buat, lepas tu ambil gambar hantar dekat cikgu. Okey, Umar dapat buat tak tu Umar? Kita tengah cuba lagi. Tengah cuba. Nazhan dapat buat tak tu? Buat. Okey, cikgu nak tengok daripada segi bucu. Tak payah salin soalan tau. Tak payah salin soalan. Just bagi je tahu isi yang belah bawah ni je. Isi yang belah bawah ni je. Gambar. Saya bagi gambar. Okey, Khairina dah hantar. Bagus. Jadi yang lain boleh cuba buat tau. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Okey, bagus. Okey, pandai Eden, pandai Khairina. Ya? Saya ni Wafi. Apa? Wafi. Ya Wafi. Lambat sikit ke, sorry ke. Tak apa. Ni masing-masing selesaikan bucu dia, bucu yang mana Okey, bagus. Ramai dah hantar. Tak apa. Okey, bagus. Cikgu bagi 1 minit lagi. Cikgu bagi 1 minit lagi.
Kenapa penting bucu ni? Sebab daripada bucu kita boleh terus dapat panjang sisi yang sama. Nanti cikgu akan tunjukkan. Okey. Cikgu harap masing-masing dah cuba buat. Okey, bucu dekat sini cikgu akan ajar kamu nak tentukan bucu yang sama. Okey, yang tengah buat terus hantar kat cikgu. Okey, jadi dekat sini cikgu akan mula selesaikan bucu. Okey, jadi dekat sini objek kita ada A, B, C, D. Sekarang cikgu akan tunjukkan dekat objek bucu dia A. Dekat image mana bahagian bucu A tu. Mana huruf yang sama dengan kedudukan dekat bucu A tu. Jadi, tips yang cikgu bagi adalah kita kira kotak. Kita kira panjang kotak. Jadi dekat sini kita ada 4. 1, 2, 3, 4. Cari dekat sini mana ada 4 dekat sini. 1, 2, 3, 4. Jadi secara automatik kita dah tahu A bukan E dan bukan F. Kita boleh terus singkirkan. A tu adalah bukan E, bukan F. Jadi tips daripada cikgu adalah kira kotak. Kira kotak. Okey. Lepas tu kita pergi pula antara G dengan H. Antara G dengan H, kita tengok kaitan A. Cikgu dah pergi dah A kepada B. Lepas tu cikgu nak tengok pula kaitan A dengan C. Bila cikgu tengok kaitan A pergi kepada C, dekat sini dia ada satu segitiga. Mana segitiga dia? Okey, ini satu segitiga. Jadi ini segitiga dia. Kenapa cikgu tunjuk segitiga? Sebab cikgu nampak kalau dekat belah bawah ni dia ada 2. Maksudnya sama juga dekat sini dia ada 2. Kalau sini ada satu kotak, sini dia ada 2 kotak. Jadi kalau dia bukan dalam keadaan betul-betul tegak atau bukan keadaan betul-betul sengit macam ni, maksudnya kita cari bentuk segitiga. Jadi dekat sini cikgu dah jumpa dah bentuk segitiga. Jadi secara automatik yang dekat atas ni yang sama dengan A adalah H. Adalah H. Jadi yang sama dengan A adalah H. Bila kita dah tentukan satu bucu yang sama, A sama dengan H. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi bila kita dah tentukan, kita dapat tentukan satu je bucu yang sama, kita terus dapat bucu yang lain. Contoh, A kat bawah dia C, kita pergi ke bawah. Jadi H, bawah dia F. Jadi C ni sama dengan F. Jadi kita boleh terus C sama dengan F. Kemudian daripada objek dia, daripada objek C pergi kepada D. Dia takkan nak patah balik. Kita buat satu putaran. C pergi kepada D, F pergi kepada E. Maksudnya D sama dengan E. Jadi D sama dengan E. Kemudian dekat D pula kita patah balik pergi B. Jadi daripada D pergi B. Jadi kalau kat sini E pergi dekat G. Jadi itu cara dia. Jadi kita boleh faham G adalah sama dengan B. Itu cara nak tentukan bucu. Itu adalah cara nak tentukan bucu. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, sekarang cikgu nak ajar kamu tentang panjang sisi. Sisi ni ingat tips daripada cikgu bila cikgu cakap AC. AC dia mula dekat A, dia habis dekat C. Sama juga dekat sini. Kalau kita dah detect A sama dengan H, maksudnya A pergi kepada C untuk sisi dia AC ni sama dengan H pergi kepada F. Jadi kamu kena faham tempat dia mula dekat mana, tempat dia habis dekat mana. Kemudian cikgu pergi buat yang warna hijau. Tengok. C pergi kepada D. Jadi C pergi kepada D. Kita dah detect C apa? C ni adalah F. Jadi bila C pergi kepada D, C ni bucu dia adalah F. Jadi kita letak F. Lepas tu D. D ni bucu ni adalah E. Jadi F E.
Last. Cikgu tunjuk Okey, sekarang kita nak pergi pula sisi yang seterusnya. Mana? Sisi yang cikgu nak pergi adalah daripada D pergi kepada B. Okey, DB. Kita tengok bucu dia. D sama dengan E bucu dia. Jadi kita letak E. B bucu dekat B sama dengan G. Jadi kita letak EG. Tak faham lagi? Tak faham boleh tengok dekat depan. B pergi kepada A. Bila cikgu cakap B pergi kepada A, kita tengok bucu. Bucu yang kita dah jumpa tadi. Jadi dekat sini kita ada B. B kita apa? G. Jadi kita letak G. Letak G. A untuk objek A. H adalah sama kedudukan dengan A. Jadi G, H. Sebab itulah yang paling penting dekat sini, bila dia suruh cari kedudukan yang sama, bukan sisi dulu yang kamu kena cari. Kamu kena cari dia punya bucu. Bila bucu betul, sisi betul. Boleh faham ke? Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi ingat tips daripada cikgu. Okey, sekarang kita pergi kepada homework. Kita pergi kepada homework. Kenapa cikgu jelaskan yang tadi? Sebab ramai tak dapat nak selesaikan homework. Jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan cara nak selesaikan homework. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu guna tips yang tadi. Masing-masing boleh tengok cikgu akan pekatkan. Ni pekat untuk yang belah atas. Okey, yang ni pekat untuk yang belah bawah. Tengok tau. Okey, jadi ini yang belah atas, yang ni yang belah bawah. Okey, jadi soalan dia apa kat sini? Okey, maksudnya dia nak suruh kita cari kedudukan yang sama. Okey, dekat sini mana satu objek, mana satu image. Cikgu nak ajar kamu tu dulu. Okey, jadi kalau tak kisah. Bila kita bercakap tentang objek, ni salin tau. Bila kita bercakap tentang objek itu adalah A, jadi image, untuk image mesti A apostrophe. Dia ada tanduk sikit dekat kepala dia. Kalau objek tu B, maksudnya dekat image dia ada B apostrophe dekat atas tu. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Kita pergi kepada kita punya soalan. Jadi macam yang cikgu ajar tadi, bila M dekat atas ni tak ada tulis apa-apa, maksudnya dia tak ada tanduk, ini adalah objek. M ni dia ada tanduk dekat sini, dia ada apostrophe, maksudnya dekat belah bawah ni adalah image. Itu cara nak tengok mana satu objek, mana satu image. Okey. Habis dekat situ. Okey, sebelum cikgu nak jawab soalan A, B, C, D, E ni, sebelum cikgu nak jawab soalan A, B, C, D, E ni, cikgu akan ajar kamu cara nak selesaikan macam tips tadi. Macam mana tu? Okey, jadi sebelum cikgu pergi kepada objek nak buat soalan ni, cikgu buat dulu objek, lepas tu image. Cari bucu yang sama. Okey, sekarang cikgu nak kamu semua cari. Daripada objek pergi kepada image. Soalan dekat depan ni, cari bucu yang sama. Tentukan bucu yang sama. Kalau objek dia A, B, C, D, I. A, B, C, D, I. Ada 5 bucu yang kamu kena tentukan. Cikgu nak kamu cari. A, image dia apa? B, image dia apa? C, image dia apa? D, image dia apa? I, image dia apa? Cuba selesaikan. Lepas tu dah siap, hantar dekat cikgu. Ingat, kira kotak. Cari kotak yang sama. Okey. Cikgu tunggu kat WhatsApp. Cuba buat tau. Bagus. Pandai. Cari kotak yang sama, lepas tu tengok kaitan. Okey. Okey, Umar.
Okey, bagus. Pandai. Tak mengapa. Okey, cikgu tunggu Okey, bagus Adlan. Pandai. Waalaikumsalam. Okey, bagus. Pandai. Okey, Khairina. Pandai. Okey, Aiden tiada masalah. Aiden boleh jawab. Okey, cikgu tunggu lagi Cuba buat. Cikgu bagi 1 minit. Kita tak payah nak buat A, B, C, D, E ni dulu. Maksudnya tak payah nak pergi kepada soalan dulu tau. Tak payah jawab soalan dulu. Cari bucu yang sama je sekarang ni. Cari bucu yang sama je sekarang ni dulu. Cikgu bagi tips. Cikgu bagi tips. Okey, pandai. Bagus. Okey, bagus. Tiada masalah. Okey, bagus. Tak ada masalah. Okey, cikgu tunggu lagi 1 minit. Cuba buat. Cuba buat. Cuba selesaikan dia punya bucu tu yang mana Okey, bagus. Cuba buat tau. Cuba buat. Cari bucu yang sama je. Cari bucu yang sama je. Okey. Habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok daripada cikgu buat. Cikgu akan selesaikan. Cikgu tengok tau. Okey, nak cari bucu yang sama untuk objek. Objek A. Kita pergi kepada objek A. Masing-masing tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Ya. Okey. Okey, jadi objek A dia punya belah sini ada selang 1 kotak. Jadi kita cari yang ada selang 1 kotak. Jadi dekat sini ada 2. Sini dengan sini. Kemudian untuk objek A dia nak pergi ke belah bawah, dia selang 2 kotak, 1, 2. Jadi kat sini kalau cikgu pilih yang kat sini dia selang dah 3 kotak, 1, 2, 3. Jadi dia bukan. Jadi dia punya selang dekat sini 1, 2. Sebab tu cikgu kata untuk dapatkan kedudukan yang betul adalah kita kira kotak. Kita kira dia punya kotak. Jadi dekat sini kita boleh faham A ni adalah G. Kita boleh tulis A sama dengan G. Itu untuk punya image. Untuk objek, bila cikgu dah dapat A, cikgu pergi dia punya laluan. Lengkapkan 1 putaran. A pergi ke arah 1 kotak. G pergi ke arah 1 kotak. Jadi dekat sini kita jumpa B. Bila kita jumpa B, B dekat objek adalah sama dengan F. Jadi kat sini BF. Daripada B, lengkapkan 1 putaran. B pergi kepada C. Jadi F ni dia pergi dekat E. Maksudnya C adalah sama dengan E. Kemudian D. Daripada C pergi dekat D, dia jumpa D. E
pun pergi dekat D. Maksudnya D tu kedudukan yang sama. Untuk objek daripada D dia pergi kepada I. Jadi bila dia dah pergi kepada I, sama juga kepada image dia. Daripada D dia turun kepada H. Jadi I sama dengan H. Boleh faham ke semua? Boleh. Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Boleh faham ke? Boleh. Okey, Jadi ingat ni, lengkapkan satu putaran. Kenapa cikgu pergi buat semua? Kenapa cikgu nak selesaikan semua? Padahal soalan tu tak minta pun. Okey, kita tengok. Soalan minta bucu bagi image B. Dekat sini bila kita dah jumpa B, B sama dengan F. Maksudnya kita buat bucu F. Sebab itulah senang untuk kita buat soalan-soalan ni bila kita dah tahu dah bucu dia semua. Contoh, kita pergi kepada soalan B. Panjang AI. Panjang AI sama dengan apa? Okey, A kita apa? A kita G. Jadi kita tulis G. I kita apa? I kita H. Jadi kita tulis H. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Sudut BCD. Okey, sama dengan apa? Sudut B. B tu mana? B ni ada F. Jadi kita tulis F. C ni mana? C ni adalah E. Jadi kita tulis E. D ni mana? D ni adalah D juga. Jadi dia F, E, D. Sebab tu cari bucu dulu. Daripada bucu betul, kamu jumpa sisi yang betul, kamu akan jumpa sudut yang betul. Penting tahu bucu tu. Okey, last. D, bucu objek G. Maksudnya dekat sini dia minta G. Walaupun dia minta G, kita faham. Kita pergi kepada patah belakang. Jadi bucu G adalah sama dengan bucu A. Okey, akhir sekali. Bila dia minta sudut DHG. DHG sama dengan apa? Okey, dekat sini cikgu guna pen warna hijau. D kekal dekat D. Jadi dekat situ cikgu tulis D. H, cikgu cari H. H dekat sini adalah I. Jadi cikgu tulis I. G, G dekat sini apa? G dekat sini A. Jadi dekat sini cikgu tulis A. D, I, A. Ini cara nak jawab dengan betul. Boleh faham ke semua? Jelas ke? Boleh. Jelas. Sebab itulah kalau berkaitan dengan soalan isometri, dia nak cari bucu ke, sisi ke, sudut ke yang sama, jangan pandang lagi soalan tu, kamu keluarkan satu cycle lengkap tentang bucu. Jadi kamu boleh terus samakan. Cikgu harap jelas nanti masa exam kalau masuk ni ikut tips daripada cikgu. Habis. Habis. Wafiuddin, jelas ke Wafiuddin? Jelas juga, jelas. Okey, cikgu nak tanya Adam. Adam, jelas ke Adam? Boleh faham? Jelas. Mana Adam? Okey. Cikgu nak tanya Nakib. Nakib, jelas ke Nakib? Boleh faham ke cara cikgu tips cikgu bagi ni? Jelas. Okey, Aiden. Okey, Aiden? Okey, jadi habis dah. Ingat soalan tu. Nanti masuk exam jangan tertipu pula. Okey, jadi kita pergi kepada yang kedua. Muka surat kedua. Tentukan sama ada isometri ataupun bukan. Tentukan sama ada transformasi isometri ataupun bukan. Kan cikgu cakap tadi, kalau dia mengalami perubahan bentuk seperti bulat jadi petak. Jadi dekat situ kita tak namakan dia bukan isometri. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 1. Ini objek. Macam mana cikgu tahu ini adalah objek? Macam mana cikgu tahu itu adalah objek? Sebab dekat sini A, B, C, D dia tak ada tanda seru. Tak ada
koma dekat atas. Maksudnya ini adalah objek. Ni adalah image. Jadi kalau kita tengok dekat soalan nombor 1, bentuk dia sama tak semua? Bentuk dia sama tak? Cikgu nak dengar suara. Bentuk dia sama tak? Sama. 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 Jadi kita cakap ya, dia adalah transformasi. Itulah cara dia. Nombor 2. Okey, kita tengok ada seorang gemuk, ada seorang kurus. Okey, bentuk dia sama tak nombor 2 ni? Tak. Tak sama. Jadi bila dia tak sama, maksudnya kita cakap dia bukan transformasi. Okey, kemudian nombor 3, bentuk dia sama tak nombor 3 tu? Bentuk dia sama tak? Okey, bagus. Dia sama. Jadi bila dia sama, dia dikira sebagai dia transformasi. Kalau kita nak tahu dia transformasi ke tak, kita tengok bentuk yang sama. Walaupun dia terbalik, tapi bila bentuk dia sama, kita boleh cam juga. Habis dekat situ. Okey, jadi cikgu akan teruskan. Kita teruskan kepada nombor 2. Kongruen. Kongruen tu apa? Kongruen tu sama sahaja maksud yang tadi. Dia dikira sebagai bentuk yang sama. Okey, nombor 1, bentuk A dengan bentuk B sama tak? Sama. Bentuk A dengan bentuk B sama tak? Nombor 1 tu? Sama. Sama. Jadi bila dia sama, maksudnya dia adalah kongruen. Itu cara dia. Nombor 2. Tengok betul-betul dekat anak panah tu. Bentuk C dengan bentuk D sama ke lain? Lain. Lain. Jadi bila dia lain, kita cakap dia bukan kongruen. Okey, last sekali. Bentuk nombor 3 dekat soalan nombor 3. E dengan F, bentuk dia sama ke lain? Sama. Sama. Jadi bila dia sama, dia adalah kongruen. Dia adalah kongruen. Jadi transformasi dia lebih kurang sama sahaja dengan kongruen. Bila kita nampak bentuk dia sama, dia dikira dia kongruen. Dia transformasi. Kalau bentuk dia lain, bukan kongruen, bukan transformasi. Jelas ke semua kaitan antara dua tu? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan buat soalan nombor 1. Kamu akan buat soalan nombor 2. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Jadi dekat soalan nombor 1. Dekat soalan nombor 1, kita kena lukiskan. Kita kena lukiskan A, B, C, D untuk bahagian yang pertama dan lengkapkan P, Q, R, S. Kongruen. Kongruen maksudnya bentuk yang sama. Jadi A, B, C, D. Kita kena buat satu bentuk yang sama untuk diisi dalam kongruen P, Q, R, S. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan soalan di hadapan macam mana nak buat. Yang pertama, jangan pening. Kalau kamu pening, cikgu lagi pening. Okey, jadi dekat sini tips dia macam tadi. Tips dia adalah kita kira kotak. Okey, dekat sini cikgu kira kotak. Q pergi kepada P berapa kotak? Dia betul-betul dalam keadaan melintang. Bila dia betul-betul dalam keadaan melintang, kita kira kotak ada berapa kotak? 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Dia ada 4 kotak. Jadi bila dia ada 4 kotak, cari 4 kotak dekat bahagian A, B, C, D. Dekat sini cikgu jumpa 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Jadi dekat sini, kamu sendiri yang tentukan. Kamu nak samakan A dengan P ataupun kamu nak samakan Q dengan A. Dia ada 2 jawapan dekat sini. Okey, jadi dekat sini cikgu akan pilih
A sama dengan Q. Cikgu pilih A sama dengan Q. Tengok betul-betul. Kalau A sama dengan Q, masing-masing boleh tengok betul-betul. Jadi bila cikgu dah setkan bucu dekat A adalah sama dengan bucu dekat Q, cikgu bulatkan A, cikgu bulatkan Q. Jadi bila cikgu dah bulatkan A dengan Q, daripada A, bila dia turun ke bawah, dia jumpa B. Daripada Q, dia turun ke tepi, dia jumpa P. Jadi B sama dengan P. Okey, kemudian seterusnya cikgu akan selesaikan. Cikgu akan selesaikan nak pergi kepada A, pergi kepada D. Kenapa cikgu tak buat B kepada C? Cikgu nak mudah kita cari yang betul-betul melintang dan betul-betul tegak. Jadi dekat sini cikgu pergi Q cari D. Dekat sini A bila dia nak pergi kepada D, kita kira berapa kotak? 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Jadi dekat sini kita buatlah satu garisan, 1 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Jadi dekat sini kita dah set D adalah sama dengan R. D sama dengan R. Tu cara dia. Okey. Kemudian cikgu teruskan. Cikgu teruskan. Daripada D nak pergi kepada C. Cikgu nak ajar kamu daripada D nak pergi kepada C. Tengok betul-betul. Kalau daripada A pergi kepada D, kita dah turun sebanyak 5 kotak. Sekarang D ni nak pergi kepada C, tengok yang warna hijau. Kita nak pergi bucu C ni, kita kena undur 1 kotak, 2 kotak. Kita undurlah 1 kotak, 2 kotak. Kemudian kita straight berapa kotak? 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Kira 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia jatuh dekat sini. Jadi bila dia jatuh dekat situ, kita buatlah satu garisan. Jadi dekat sini P, Q, R, S. Cikgu buat saja sini S. Okey, jadi dekat sini P pergi ke sini. Boleh faham ke cara cikgu selesaikan tu? Nampak ke semua? Nampak. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi berdasarkan yang penyelesaian cikgu dah buat tadi dekat nombor 1, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan nombor 2. Cuba selesaikan soalan nombor 2. Okey, cikgu nak ingatkan semua, kalau siapa-siapa ada soalan, tanya sahaja cikgu. Tanya je cikgu. Okey, cikgu bagi tips. Kalau dia straight, kamu kira kotak. Kalau dia melintang, kamu kira kotak. Tapi kalau dia sengit, kamu bagi nampakkan bentuk segitiga. Macam C nak pergi kepada D, ini segitiga dia. Macam juga R nak pergi kepada S, ini segitiga dia. Kena ingat tu. Okey, cuba selesaikan soalan nombor 2. Dah siap hantar dekat WhatsApp cikgu tunggu. Okey, bagus. Oh, okey, baik. Bagus, pandai. Pandai. Okey, pandai. Okey, good job, Eden.
Okey, cikgu tunggu cikgu tunggu. Tapi tak boleh lama-lama ni. Cikgu bagi 3 minit. 2 ke 3 minit. Cikgu nak tanya Umar. Umar dapat buat tak tu Umar? Dah buat. Okey. Khairil Mifzal. Khairil Mifzal boleh dengar ke suara cikgu? Dapat buat tak nombor 2 tu? Dapat. Okey. Okey, jadi kalau siapa-siapa yang tak dapat, siapa-siapa yang pening, nanti tengok tau. Tengok betul-betul cara cikgu buat Tengok betul-betul. Nanti cikgu akan terangkan balik daripada awal. Umar Rafiq. Wan Rifki. Wan Rifki ada ke di sana? Ada. Okey, Wan Rifki boleh buat tak nombor 2 tu? Boleh lah. Boleh lah. Cuba tak? Tengah cuba lah ni. Tengah cuba. Okey. Cikgu tunggu lagi 2 minit. Siapa yang ada masalah, siapa yang ada soalan, tanya je dekat cikgu. Nanti cikgu jawab Okey, cikgu tunggu Susah ke ni? Nazhan dapat jawab tak tu nombor 2? Dapat. Okey. Nasrul Muhaimin Syahmi gitu. Jadi masing-masing cikgu bagi habis dah masa yang diberikan habis dah masa yang diberikan, cikgu akan tunjuk betul-betul. Okey, jadi cikgu terangkan. Cikgu terangkan masing-masing boleh tengok tau. Masing-masing boleh tengok dekat depan, cikgu akan tunjuk macam mana nak selesaikan soalan nombor 2. Siapa yang tengah buat je teruskan buat. Siapa yang tak ada idea ataupun ada masalah boleh tengok dekat depan. Okey, tips dia dekat sini. Kita kena faham bila kita bercakap tentang kongruen. Kongruen ni adalah bentuk yang sama. Bentuk yang sama. Jadi sekarang ni kita ada bentuk A, B, C, D. A, B, C, D. Ini bentuk dia. Kita kena buat satu lagi bentuk yang sama berdasarkan garis yang dia dah bagi. Q dengan P. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan. Jadi untuk tips dia. Cikgu bagi tips. Ini adalah soalan yang melibatkan kamu punya imajinasi. Siapa yang salah imagine, maksudnya dia pilih jalan susah. Siapa yang betul cara dia tengok, dia pilih soalan yang senang. Dia pilih cara yang senang. Jadi tips daripada cikgu, kalau dia straight betul-betul tegak, kita kira kotak dia. Contoh dekat sini dia ada
3 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Kalau dia dalam keadaan mengiring, maksudnya dekat sini kita kira juga kotak dia. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Kalau dia dalam keadaan sengit. Bila dia dalam keadaan sengit macam ni, kamu kena buat bentuk segitiga. Bila cikgu nak buat bentuk segitiga, cikgu kena faham. Bentuk segitiga dia melibatkan kotak yang tegak, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak dan kotak yang mengiring, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Jadi ini tips daripada cikgu. Yang pertama betul-betul tegak. Yang kedua betul-betul baring. Yang ketiga dia sengit. Ada kecerunan. Okey, jelas ke sampai situ dulu? Jelas ke sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi sekarang dekat sini kita ada 4 bucu A, B, C, D. Okey, cikgu nak tentukan A, B dengan QP mana satu yang sama. Jadi kalau daripada A ke B, cikgu buat segitiga sebab dia sengit. Jadi dekat sini cikgu buat satu segitiga. Cikgu buat satu segitiga yang warna hijau dekat belah bawah. Jadi segitiga yang warna hijau dekat bawah, dia ada 3 kotak menegak dan 1 kotak mengiring. Jadi dekat sini 3 kotak menegak dan 1 kotak mengiring. Yang kotak mengiring, yang baring tu. Yang baring dekat sini B. Maksudnya mana baring? Ni baring, ni baring. Ni maksudnya cikgu baring. Ni baring. Maksudnya dekat ke sini yang baring dia adalah Q. Jadi B sama dengan Q. Dan A secara tidak langsung sama dengan P. Itu cara dia kalau dia mula dengan keadaan sengit. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi terserah. Terserah. Kalau cikgu pergi kat A dulu, cikgu pusing macam ni. Kalau cikgu pergi dekat belah bawah, kita pusing macam ni. Jadi cikgu bagi tips. Nak senang buat, ambil yang kotak dia betul-betul sengit dulu. Jadi kita buat A sama dengan P. Jadi P ni nak pergi macam mana? Dia sengit macam mana? Masing-masing boleh tengok di hadapan. Dia pergi ke D. Dia lalu berapa kotak? 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Jadi sekarang ni cikgu kena buat satu garisan 4 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Jadi dekat sini nama dia dia ada R dengan S. Tak kisahlah kamu nak namakan apa pun. Cikgu buat R. Jadi dekat sini bila cikgu buat D sama dengan R, kita bubuh saja bucu R. Cikgu bucu kita lain. Tak, dia ada banyak jawapan. Soalan ni boleh banyak jawapan. Okey, jadi kita nak pergi kepada sampai R tu. Yang R, D sama dengan R. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Sekarang cikgu nak tunjuk daripada D pergi kepada C. Ada sengit, ada kecerunan. Bila dia sengit, buat dulu bentuk segitiga dia. Buat dulu bentuk segitiga dia. Ini bentuk segitiga dia. Jadi bila D nak pergi kepada C, kita undur 2 kotak ke belakang. Undur 1, undur 2. Jadi R ni kita undur 1 kotak, undur 2 kotak. Kenapa? Kita ikut step dia. Lepas tu turun. Turun berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau dekat sini jangan kamu turun pula. Kamu kena naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapatlah titik dia. Jadi
C dekat sini PQR S. Jadi kita namakan dia S. Bila kita dah jumpa dekat sini, kita hubungkan titik R pergi kepada S dan titik S pergi kepada Q. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Itu tips yang cikgu bagi. Bila dia sangat, pastikan kamu tengok bentuk segitiga. Sebab apa? Sebab untuk base dengan height dia kena sama. Kalau dekat sini kita buat 2, kalau dekat sini kita buat 2, maksudnya sini 2 juga. Kalau dekat sini kita buat 6, maksudnya sini kita buat 6 juga. Itu kalau sangat. Kalau sini 1, sini 1, sini 3, maksudnya sini pun kita kena buat 3 juga. Dia kena tally, dia kena bagi sama dekat situ. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Nak dengar sikit suara? Boleh. Okey, bagus. Ini tips cikgu bagi. Ingat betul-betul nanti masuk exam, ingat betul-betul. Jangan tersilap. Tersilap satu sudut. Kalau cikgu tersilap S ni, contoh S ni cikgu buat ke sini. Jadi cikgu tersilap satu bucu. Satu bucu silap menandakan 2 sisi silap. Faham tu? Macam mana? Contoh S ni cikgu jumpa dekat sini. Patutnya jawapan S dekat sini tau. Tapi cikgu jumpa dekat sini. Jadi cikgu jumpa kat sini. Cikgu tersilap kira. Bila cikgu jumpa dekat sini, cikgu buatlah garis lurus. Jadi dekat sini ada 2 garis lurus yang tersilap. 2 sisi yang tersilap. Itu dah salah berapa dah? 2 sisi salah, 1 sudut salah. Potonglah markah. Jadi ingat betul-betul cara cikgu kira tu. Ni tips dia. Cikgu boleh bagi tips je. Sebab apa? Sebab bentuk ada banyak. Bentuk tu berubah-ubah. Tapi tips nak selesaikan dia tetap sama. Jadi ini tips daripada cikgu. Habis dah untuk bahagian transformasi isometri. Habis dah bahagian transformasi isometri, iaitu cara mencari ni atas. Cara mencari bucu sama, sisi sama, sudut sama. Habis dah 3-3. Walaupun bentuk dia terbalik macam mana pun, cikgu dah ajar kamu. Nak jumpa bucu yang sama macam mana? Nak jumpa sisi yang sama macam mana? Yang penting mesti jumpa bahagian bucu. Nak jumpa bahagian bucu, tips yang pertama, kira kotak. Kira kotak. Yang kedua, step yang kedua, tengok huruf sebelah. Macam cikgu buat dari tadi. Okey. Jadi habis dah bahagian transformasi. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Ada ke? Hello, ada ke? Tak ada? Tak ada Okey. Okey, baik. Habis dah tahu. Nanti tengok balik tahu Cikgu dah tunjuk dah cara nak cari bucu yang sama. Sebab apa? Sebab bila kita dah berjumpa bucu yang sama, jangan risau pasal sisi, jangan risau pasal sudut. Kita terus dapat. Cikgu dah tunjuk dah tadi. Okey, lepas tu ada soalan macam soalan dekat depan ni, dia suruh kita lukiskan balik macam mana? Ni 3 tips daripada cikgu. Ingat tu. Tips je cikgu boleh kasih. Cikgu tak boleh nak kasih jawapan. Sebab apa? Walaupun cikgu dapatkan kamu jawapan dekat sini, soalan dalam exam boleh jadi bentuk dia lain. Bentuk lain, jawapan dia lain. Jadi, tapi dia tetap tips yang sama. Habis dekat bahagian transformasi. Jadi bila dah habis bahagian transformasi, cikgu dah nak terang dekat kamu satu proses dia. Kita pergi kepada proses yang pertama hari ni, nama dia proses translasi. Nama dia adalah proses translasi. Okey, jadi kamu salin tahu.
Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan pergi kepada proses translasi. Okey, jadi salin nota daripada cikgu. Proses translasi. Tengok tau. Proses translasi adalah maksudnya pergerakan objek pergi kepada image. Maksudnya dia bergerak je. Dia bergerak sahaja. Jadi bila cikgu cakap pergerakan, yang berubah dia apa? Yang berubahnya hanya kedudukan. Hanya kedudukan. Maksudnya apa cikgu? Maksudnya dia tidak terbalik. Dia tak boleh terbalik. Dia tak boleh jadi tunggang terbalik. Yang kedua, bila cikgu cakap translasi, bila cikgu cakap dia translasi, itulah tak terbalik. Ada lagi satu cikgu lupa nanti cikgu terang. Okey, habis dekat situ. Maksudnya masing-masing boleh tengok. Kalau cikgu cakap bentuk L ni, bentuk yang sama, bentuk sama. Bentuk sama. Bentuk samalah, dah dia tak terbalik. Okey, bentuk L ni, cikgu pindahkan dia ke sini, dia tetap bentuk L. Tapi bila cikgu pindah ke sini, dia jadi ke bawah. Jadi bila dia ke bawah, kita panggil dia bukan translasi. Yang ni, bila dia dalam keadaan bentuk yang sama, kita panggil dia translasi. Translasi, yang ni bukan translasi. Maksudnya dia punya pergerakan dia mesti melahirkan bentuk yang sama juga. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham sampai situ? Boleh. Okey. Jadi bila cikgu cakap pergerakan, pergerakan dia ada dua pergerakan. Yang pertama, cikgu buat dia X, Y. Dia mesti ditulis macam ni. Apa X tu? Okey, kita pergi kepada X. X adalah pergerakan ke kanan, kanan dan kiri. Kalau cikgu cakap dia X, bila dia ke kanan, dia mesti positif. Kalau dia ke kiri, dia mesti negatif. Itu pergerakan kiri kanan. Y itu apa? Okey, Y dekat sini adalah pergerakan ke atas, dan ke bawah. Macam mana nak tahu dia ke atas ke bawah? Kalau dia ke atas, nilai dia mesti positif. Kalau dia ke bawah macam mana? Nilai dia mesti negatif. Okey, salin ni. Salin tahu salin. Kena salin ni. Okey, sampai sini jelas ke semua? Boleh faham ke sampai situ? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi kepada untuk bahagian bab ni, semua orang kena print worksheet ni. Semua orang kena print worksheet ni. Okey, jadi kita pergi kepada translasi. Okey, cikgu pergi kepada soalan nombor 1. Cikgu dah tunjuk dah tadi dekat kamu. Pergerakan objek nak pergi kepada image, kedudukan sahaja berubah. Bukan dia jadi terbalik. Sekarang berdasarkan penerangan cikgu dekat tempat cikgu bintangkan ni, cuba selesaikan soalan nombor 1. Bagi tahu cikgu dia translasi ataupun bukan. Bagi tahu cikgu, A ni translasi ke tak? B ni translasi ke tak? C ni translasi ke tak? Okey. Tulis je, tak payah nak lukis-lukis, tulis je. Kalau ya cakap ya, kalau bukan cakap bukan. Itu sahaja. Okey, jadi cuba selesaikan soalan A, B, C. Soalan dia
Tulis dia ya atau bukan je. Okey, pandai. Kita kenal dulu translasi itu apa Okey, cikgu bagi 1 minit je sebab soalan ni senang. Dah siap ambil gambar hantar dekat cikgu tau. Okey, bagus. Sudah ada yang dah hantar. Jadi yang lain boleh cuba buat lagi. Cikgu tunggu. Cikgu macam ni ke? Okey, nanti cikgu tunjuk. Betul lah tu. Betul. Okey, jadi habis. Sebab soalan senang je. Jadi kita pergi kepada soalan A. Bentuk dia sama tak? Objek dengan image dia sama tak A ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Sama. Jadi bila dia sama, kita cakap ya. Dia dikira sebagai translasi. Okey, dekat B. Dekat B ni dia terbalik ke sama? Terbalik. Terbalik. Maksudnya jawapan dekat B kita cakap apa? Bukan translasi. Okey, dekat C. Dekat C bentuk dia sama ke terbalik? Sama. Ya, dia sama. Maksudnya dia translasi. Itu jawapan dia okey, habis dah. Jadi kamu kena faham, translasi dia bukan terbalik. Dia bawa benda yang sama. Pergerakan sahaja berubah. Kedudukan je dia berubah. Jadi nak berubah kedudukan, macam mana nak tahu berubah kedudukan? Tengok cara dia bergerak. Macam mana nak tengok cara dia bergerak? X tentang kiri kanan. Y tentang atas bawah. Jom kita pergi kepada latihan yang seterusnya. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan contoh yang pertama. Cikgu akan tunjukkan. Tadi kita dah faham translasi itu macam mana. Sekarang kita nak faham cara pergerakan. Cara pergerakan. Pergerakan dia mesti daripada objek nak pergi kepada image. Tak ada orang image pergi kepada objek, jarang. Mana ada objek? Dia macam ni tau, kalau kamu pening objek orang kata melahirkan ataupun mengeluarkan bayang-bayang. 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 Bayang-bayang inilah yang disebut sebagai image. Mana ada bayang-bayang ada objek? Kita cakap objek tu yang ada bayang-bayang. Okey. Jadi ingat, pergerakan daripada objek pergi kepada image. Okey, jadi nak tengok pergerakan dia. Translasi mesti ditulis dalam keadaan ada kurungan. Siapa tak buat kurungan salah. Maklumat belah atas mesti tentang X, iaitu tentang dia ke kiri ataupun ke kanan. Maklumat yang kedua dia mesti tentang atas bawah, kita letak dia Y. Jadi sekarang ini adalah objek dan ini adalah image. Jadi sekarang kita nak cari translasi dia, X dia. Kita kena fikirkan
macam mana daripada objek nak pergi kepada image. Jadi dekat sini kita kena keluarkan dia punya pergerakan. Mula-mula cari pergerakan X iaitu tentang ke kiri ke kanan. Jadi dekat sini kita ada ke kiri ke kanan. Satu. Maksudnya dia ke kanan. Satu kotak. Bila dia ke kanan, dia positif. Positif 1, positif 2, positif 3, positif 4. Jadi kita letak positif 4. Positif membawa maksud apa? Maksudnya ke kanan. Okey, Y pula. Y pula. Okey, Y tentang atas bawah. Tengok. Kalau atas dia positif. Jadi bila dia ke atas, dia positif. Positif berapa? Positif 1, positif 2, positif 3, positif 4. Jadi untuk Y, dia pun adalah positif 4. Maksudnya kita boleh faham. Dia ke kanan sebanyak 4 kotak. Dan dia ke atas sebanyak 4 kotak. Itulah translasi. Jelas ke semua cara cikgu buat dekat depan? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Okey, jadi kita pergi kepada soalan A dengan soalan B. Kita pergi kepada soalan A dengan soalan B. Berdasarkan contoh yang cikgu dah bagi tadi, berdasarkan contoh yang cikgu dah bagi tadi, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan A dan soalan B. Buat soalan A dan soalan B. Cikgu tunggu. Cikgu, Ya, kenapa tu? nak kena lukis tu. Tak payah lukis, tak payah lukis, tak payah lukis. Lepas ni semua orang kena print tau. Semua orang kena print. Okey, tak payah lukis. Cikgu nak jawapan kamu dalam bentuk macam ni je. Dia macam tu je. Tak payah lukis. Okey, buat. Cikgu bagi masa. Saya tengah try ni. Alamak, iya ke? Cuba buat tau. Cikgu bagi masa 1 minit lagi. Kena masa lagi. Okey, bagus. Cuba selesaikan tau. Okey, bagus. Good job, Aiden. Pandai.
Okey, bagus. 1 minit lagi. Cikgu tunggu. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi habis dah tau. Boleh ke cikgu nak selesaikan soalan A dengan B? Boleh. Boleh. Okey. Yang lain nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Translasi mesti syarat dia mesti ditulis daripada objek pergi kepada image. Objek pergi kepada image. Maksudnya, sebelum kamu selesaikan, kamu kena cek dulu mana satu objek. Jadi ini adalah objek dia. Dan ini adalah image dia. Mana cikgu tahu tu objek dia, itu image dia? Kalau objek dia tulis huruf sahaja. Tapi kalau image dia ada tanda seru dekat atas. Itu perkara pertama yang kamu kena faham. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 2. Translasi mesti ditulis dalam keadaan X. Lepas tu Y. X tu tentang dia ke kiri ke kanan. Jadi pergerakan kita daripada sini pergi kepada sini. Jadi bila dia tentang kiri dengan kanan, takkan kita nak ke kiri. Kalau ke kiri kita menjauh. Jadi maksudnya kita ke kanan. 1, 2, 3, 4. Bila dia ke kanan, maksudnya dia positif. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Kemudian kita pergi kepada Y. Y itu tentang atas ataupun bawah. Kalau dia punya pergerakan ke atas dia positif. Kalau pergerakan ke bawah dia negatif. Jadi dekat sini nak pergi kepada titik merah ni dia ke bawah. Ke bawah maksudnya negatif. Negatif berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya negatif 5. Ini jawapan dia. Boleh faham ke semua soalan A? Jelas? Jelas. Cikgu, Apa? Tak dengar? cikgu, saya nak tanya. Kenapa pula kita tak boleh ikut bawah, cikgu? Oh, nak ikut bawah macam ni? Nak ikut bawah macam ni ke? Boleh, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Kalau cikgu nak buat ikut bawah, cuma jangan tertukar. Kalau cikgu nak buat ikut bawah, kamu kena ke bawah. Ke bawah tentang 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya, untuk jawapan isi Y dulu. Kalau ke bawah, baru kita ke kanan. 1, 2, 3, 4. Sama juga positif 4. Jawapan dia sama je. Ikutlah kamu nak pakai laluan yang cikgu buat warna hitam ataupun warna hijau. Kenapa cikgu pilih warna hitam, cikgu? Sebab translasi dia tulis X dulu. Sebab tu cikgu selesaikan X dulu. Cikgu bila ajar, cikgu tengok X dulu. Jadi cikgu isi X dulu belah atas. Jangan terbalik. Kalau siapa-siapa terbalik, contoh kamu terbalik isi, kamu isi negatif 5, 4. Jadi jawapan kamu salah. Good job. Good question. Okey, jelas ke soalan dia? Jelas ke penerangan cikgu dekat A? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi kepada B. Daripada objek, nak bawa dia pergi image. Mana satu objek dia?
Jadi ini adalah objek dia. Okey. Ni adalah image dia. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Sekarang yang kita nak buat adalah X, Y. Mesti dalam kurungan. X tu tentang kiri ke kanan. Pergerakan dia daripada sini ke sini. Jadi kalaulah kita nak buat pergerakan X, maksudnya X tu tentang kiri ataupun kanan. Takkan cikgu nak pergi ke kanan. Ke kanan kan makin jauh. Jauhlah cikgu dengan tujuan asal cikgu. Jadi dekat sini kita buatlah ke kiri. Bila cikgu cakap dia ke kiri, terus letak negatif. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya kita letak negatif 6. Itu untuk X. Untuk Y. Untuk Y. Bila cikgu dah sampai sini, nak pergi ke titik warna hitam, titik warna merah, cikgu ke bawah. Ke bawah. Bila Y, bila dia ke bawah, dia negatif. Negatif berapa kotak? 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, yang lain cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, habis dah soalan A dengan soalan B. Jadi, sekarang ni berdasarkan penerangan cikgu tadi, kita terus kepada soalan kita yang seterusnya. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Buka muka surat seterusnya. Ni kena print tau. Lepas ni kena print. Tadi cikgu ajar kamu cara menggerakkan titik ke titik. Sekarang cikgu nak ajar kamu gerakkan bentuk ke bentuk. Bentuk pergi kepada bentuk. Okey. Kat sini kan titik pergi kepada titik. Jadi cikgu teruskan lesson kita bentuk pergi kepada bentuk. Tapi bentuk dekat sini kita kena faham translasi objek pergi kepada image. Mana objek dia? Ini adalah objek kita, ini adalah image kita. Memang kalau translasi kita kena fikirkan mana satu objek dia, mana satu image dia. Okey, jadi kemudian kita nak cari dia punya translasi. Cari kedudukan bucu yang sama. Cari kedudukan bucu yang sama. Contoh, tengok kepada bucu warna biru. Kalau dekat objek cikgu buat dia warna biru ni, maksudnya dekat image pun jatuh juga kepada warna biru ni. Kalau cikgu buat yang warna hijau ni, maksudnya dekat image jatuh juga yang warna hijau ni. Maksudnya kedudukan dia mesti sama. Mesti sama. Jelas ke tips nombor 2? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Jadi dia cari satu je. Kamu nak selesaikan, cari satu je. Contoh, dekat sini yang warna biru cikgu buat X, Y. Cari X. Okey, warna biru. 1, 2, 3, 4. Jadi dekat sini X dia adalah 4. Positif boleh je nak letak positif. Tak nak letak pun tak apa. Okey, kemudian kenapa dia 4? Sebab dia 4 kotak. Kenapa dia positif? Sebab dia ke kanan. Okey. Kemudian Y, dia ke bawah. Ke bawah berapa kotak? 1, 2, 3. Ke bawah dia, dia ke bawah. Bila dia ke bawah, dia negatif. Ada berapa kotak? Ada 3 kotak. Jadi, inilah jawapan dia. Dia sekalipun kamu buat bucu yang warna biru ke, bucu yang warna hijau ke, jawapan dia tetap sama.
Cikgu akan buat pula bucu yang warna hijau. Bucu yang warna hijau, cikgu selesaikan dia punya X. 1, 2, 3, 4. Dia ke kanan sebanyak 4. Positif 4. Lepas tu, nak pergi kepada titik warna hijau dekat bawah. 1, 2, 3. Dia ke bawah sebanyak negatif 3. Jadi tak kisah. Tak kisah kamu nak ambil bucu yang mana pun. Cuma kena pastikan bucu objek dengan imej tu adalah di kedudukan yang sama. Sebab bila dia kedudukan yang sama, jawapan dia semua sama sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Nak dengar suara sikit? Boleh faham ke? Boleh. Okey, ayo. Dah ngantuk ke? Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu dah tunjuk tadi, cuba selesaikan soalan A dekat depan. Cuba selesaikan soalan A dan cuba selesaikan soalan B. Cikgu nak kamu buat dua-dua soalan A dan B. Cuba buat soalan A dan cuba buat soalan B. Okey. Cuba buat. Nanti tak buat tak faham nanti. Kena cuba buat. Ini adalah soalan A. Ini adalah soalan B. Okey, cuba selesaikan A dan B. Tengok contoh cikgu dah buat dekat depan. Lepas tu dah siap, hantar dekat cikgu. Tak apa, tak apa. Nanti cikgu tunjuk jangan risau. Okey. Cikgu tunggu lagi. Muhaimin dapat ke tu Muhaimin?
Oh, 5 minit. Lamanya. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit je ya. 1 minit je. Sorry sebab cikgu takut ni habis masa. Ada lagi soalan ni kita nak buat ni. Oh, okey. Okey, dapat buat tak ni? Risaunya cikgu. Kak Irina dapat buat Kak Irina? Nakib dapat buat ke Nakib? Dapat. Okey, cikgu nak tanya. Aiman dapat buat ke Aiman? Dapat. Okey. Adlan dapat buat tak A dengan B? Wan Rifki dapat buat tak A dengan B Wan Rifki? Mana semua orang ni? Susah ke? Cikgu nak tanya. Oh, Mike Rosa. Okey. Arisa dapat buat ke soalan A dengan B? Boleh. Dah dapat buat dah Arisa? Dah. Ya, Okey, Arisa. Buat sama-sama dengan cikgu boleh ke? Boleh. Okey, Arisa. Kalau dekat A, bila cikgu cakap objek yang mana? Yang P sahaja atau P ada tanda seru dekat atas? P saja. Okey, pandai. Jadi dekat sini ini adalah objek. Okey, good job. Okey, sekarang pergerakan kita daripada objek nak pergi kepada image. Okey, ini adalah image dia. Okey, jadi Arisa, kita pilih satu bucu. Kalau cikgu pilih bucu dekat sini untuk objek, Arisa pilih nombor mana? 1 ke 2? Untuk 2. image. 2. 1 lagi. Ya, 1. Okey, jadi 1. Okey, jadi dekat sini translasi yang belah atas kita tulis Y ke X? X. Okey, X. Lepas tu Y. Okey, X ni cikgu nak pergi ke nombor 1 tau. Okey, jadi cikgu ke kanan. Bila X ni ke kanan, dia positif ke negatif? Positif. Positif. Jadi kita gerak. 1, 2, 3, 4. Jadi positif 4. Okey, Y. Y ni cikgu nak pergi ke titik nombor 1. Dia ke atas. Bila dia ke atas, dia positif ke negatif? Positif. Positif. Pandai. 1, 2, 3. Jadi inilah jawapan A. Okey, good job Arisa. Bagus. Thank you. Okey, pandai. Okey, jadi ada tak siapa-siapa lagi nak jawab dengan cikgu? Okey. Cikgu nak tanya Nakib. Nakib, boleh ke Nakib kita jawab sama-sama Nakib? Mana Nakib ni?
Oh, nak relax sikit Aiden. Aiden okey ke? Aiden, boleh ke jawab dengan cikgu sama-sama soalan B? Boleh. Okey, Aiden. Sekarang pergerakan kita objek pergi kepada image. Mana satu objek? Atas ke bawah? Yang atas ke yang bawah? Yang atas. Ya, yang atas. Jadi ini adalah objek dia. Ini adalah image dia. Okey, jadi sekarang ni Aiden. Cikgu ambil satu titik warna biru. Cikgu nak tanya Aiden. Cikgu nak kena ambil nombor berapa? 1, 2, 3. 1. 1. Okey, jadi dekat sini kita buat nombor 1. Jadi translasi dia pergi X, Y. Okey, sekarang daripada titik ke atas ni, cikgu nak pergi ke nombor 1 ni, cikgu lalu belah kiri. Jadi bila belah kiri, dia positif ke negatif? Negatif. Negatif, pandai. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kemudian kita buat Y pula Aiden. Jadi bila dia ke bawah untuk Y, dia positif ke negatif? Negatif. Negatif, pandai. 1, 2, 3, 4. Negatif 4. Ini jawapan untuk B. Jadi semua inilah cara jalan kerja dia. Inilah cara jalan kerja untuk A dan untuk B. Cikgu harap jelaslah sebab translasi ni paling senang. Paling senang. Okey, habis dah soalan dekat depan. Soalan A dengan soalan B. Okey, jadi yang ni kamu kena lukis. Tak apalah, ni nanti cikgu buat. Okey, jadi masing-masing kita akan selesaikan soalan yang seterusnya. Iaitu boleh buka muka surat 6. Muka surat 5 ni cikgu jadikan homework tau. Okey, jadi boleh buka muka surat 6. Cikgu akan tunjuk soalan nombor 1. Cikgu akan tunjuk soalan nombor 1. Okey, jadi sekarang dia tak bagi pun titik image tu dekat mana. Dia tak bagi pun titik image dan objek tu dekat mana. Jadi masing-masing boleh tengok tau. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan selesaikan soalan A. Kita akan selesaikan soalan A. Jadi dekat sini kita punya objek adalah K. Mana satu objek kita? Kita tengok koordinat kita 4,3. Jadi dekat sini cikgu cari 4,3 tu dekat mana? Okey, X dia 4. X dia adalah 4. Cikgu bawa dia ke atas. 4. Lepas tu Y dia 3. Cikgu bawa dia 3. Jadi titik pertembungan ni adalah jatuh kepada tempat dia punya objek. Jadi objek kita adalah 4,3. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi di bawah translasi 52. Dia mengalami translasi 52. 5 tu apa? 5 ni adalah maklumat tentang X. Bila cikgu nampak 5 ni positif, maksudnya cikgu gerakkan dia ke kanan. Jadi cikgu gerakkan dia ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Tak selesai lagi. Habis dah X. Kita buat pula Y. Jadi Y ni positif. Jadi bila dia positif, kita ke atas. Ke atas berapa kali? 2 kali. 1, 2. Jadi kita punya koordinat untuk image jatuh dekat sini. Jadi apa yang kamu kena buat? Cari koordinat untuk image pula. Koordinat untuk image adalah X dia jatuh dekat situ. Y dia jatuh dekat sini. Jadi X dia 9. X dia adalah 9. Y dia adalah 5. Jadi inilah koordinat untuk image. Inilah image dia. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk ni? Boleh faham? Boleh. Okey, 9,5.
Okey, jadi berdasarkan apa yang cikgu dah bagi, ni dah soalan terakhir tau. Ni dah soalan terakhir. Cuba selesaikan B dan C. Cuba buat soalan B. Cuba buat soalan B. Lepas tu cuba buat soalan C. Cuba buat soalan C. Tadi kita belajar tentang titik. Lepas tu kita belajar pula tentang bentuk. Sekarang kita belajar koordinat pergi kepada koordinat pula. Ingatlah soalan ni dia boleh jadi pelbagai. Dia boleh jadi macam-macam. Okey, jadi cuba selesaikan soalan B dan C. Cikgu bagi masa. Cuba selesaikan. Cuba buat tau. Lepas tu habis dah masa. Okey, jadi cikgu harap masing-masing fokuslah tentang cara nak menyelesaikan ni. Cikgu boleh ajar, cikgu boleh ajar. Cumanya yang dapat tak dapat tu usaha daripada kamu. Usaha daripada kamu. Wan Rifki ada ke kat situ? Manalah Wan Rifki, dah hilang dah Wan Rifki. Umar Rafiqi ada ke di sana? Ada. Line okey Umar. Okey okey. Nazhan, setakat ni semua jelas ke Nazhan? Ya, cikgu. Okey, baik. Okey, apa yang kamu kena buat ni? Cari koordinat image. Itu yang kamu kena buat sekarang Cari koordinat image. Cikgu. Ya. Tulis jawapan je terus Tulis image je. Bagi tahu image dia je. Berapa image dia untuk B, berapa image dia untuk C. Koordinat. Okey. Okey, 2 minit lagi cikgu bagi masa. Okey, 1 minit lagi.
Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan B dengan soalan C. Boleh ke cikgu mula buat soalan B? Nak dengar suara sikit, boleh ke cikgu buat soalan B? Boleh. Okey, jadi ini adalah koordinat untuk objek. Jadi cikgu buat 7, 0. X dia jatuh dekat 7, Y dia jatuh dekat 0, dia jatuh kat sini. 7, 0. Kemudian translasi dia adalah negatif 2 untuk X. Jadi untuk X dia negatif 2. 6 ni untuk Y. Jadi sekarang negatif 2 diundur ke belakang. 1, 2. Kemudian dia naik ke 6. Naik 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi inilah dia punya koordinat untuk image. X dia 5. Y dia jatuh dekat sini 6. Tu cara dia. Kemudian untuk C. Objek dia 9, 7. Mana 9, 7 tu? Okey, ini adalah X dia 9, Y dia 7. Jadi, dekat sini, inilah koordinat untuk objek. K 9, 7. Okey, habis dekat situ, cikgu buat apa? Cikgu pergi pula kepada dia punya pergerakan. Negatif 7, negatif 2. Negatif 7 untuk X, maksudnya dia undur ke belakang 7 kali. Undur ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk Y, dia ke bawah 2 kali. 1, 2, jatuh dekat sini. Jadi sekarang koordinat dia adalah untuk image X dia adalah 2, Y dia adalah 5. 2,5. Inilah jawapan dia. Jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi cikgu dah tunjuk dah. Yang pertama sekali cikgu dah nak ajar transformasi ni macam mana. Transformasi adalah perubahan. Yang pertama kedudukan, posisi dengan saiz sahaja. Maksudnya bentuk tu tak berubah. Lepas tu kita teruskan pelajaran kita dengan cara nak cari bentuk yang sama. Bila cikgu cakap bentuk yang sama, ada 3 benda yang kita kena cari. Bucu, sisi dengan sudut. Lepas tu cikgu dah tengok dah boleh dah, faham dah. Cikgu pergi kepada proses yang pertama, iaitu pada bahagian proses translasi. Ni nota dia. Kemudian kita pergi kepada contoh. Dekat sini cikgu bagi bawa titik pergi kepada titik. Mengalami satu translasi. Kemudian cikgu pergi kepada latihan yang kedua, bentuk pergi kepada bentuk. Ni kita ada buat dah latihan. Dan yang terakhir sekali, kita pergi daripada koordinat pergi kepada koordinat. Habis kelas kita. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita. Cikgu minta maaf salah silap cikgu kalau ada apa-apa masalah, ada kurang jelas, kena WhatsApp cikgu, kena bagi tahu cikgu. Cikgu saya tak faham yang ni, saya tak faham yang ni. Biar cikgu boleh tunjuk balik. Boleh ke semua nak dengar respon sikit, boleh ke? Boleh. Okey, jadi sekarang dah pukul 10.32. Sampai situ sahajalah kelas kita untuk malam ni. Terima kasih, selamat malam dan selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye. Okey, sama-sama.